Halo, halo. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, bertemu kembali kita pada hari ini kan? Okey, so ladies and gentlemen, apa khabar semua orang tengah buat apa? Tadi dah sempat minum belum? Dah sempat minum ke belum? Belum. Sempat tak makan tadi? Sempat makan tak? Sempat tak? Okey, sempat. Okay, so very good. Okay, so diharapkan semua orang berada dalam keadaan yang baik-baik, keadaan yang sihat-sihat lah. Okay, so ladies and gentlemen, saya nak tanya sikit lah dengan kamu semua kan. Okay, so sebelum kita mulakan kan, saya nak tanya sikit lah. Semua orang kan, apa makanan yang kamu kalau jumpa anytime, pagi ke petang ke malam ke, kamu boleh makan? Apa makanan yang bagi kamu macam tu? Takoyaki, bakso, nasi lemak. Wah, siapa geng saya tu? Nasi lemak. Okey, kopok leko, char kway teow. Okey, Santana ice cream. Okey, Faiz biscuit, Hana ayam gunting. Arifah nasi goreng. Chicken dish. Kinder Bueno. Amboi. Kinder Bueno pagi petang siang malam. Pulut kuning. Siapa yang suka makan pulut kuning tu? Okey, mana pulut kuning? Afrina. Wah, betul-betul lah. Geng macam saya jugalah. Kita perut orang kampung lah, kita kata kan. Maggi Samyang. Okey, kita test. Testing 1 2, testing 1 2 3. Okey, apa khabar semua? Rendang Sofia nak straight A rendang. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okay, good evening to all. Bertemu kembali kita pada hari ini. Okay, tapi Gio petang ni macam tak berapa ramai sangat. Sejarah lagi ramai. Kenapa? Semua orang lebih rasakan yang Gio ni lebih senang ke macam mana? Gio lebih senang. Gio ngantuk. Ya ke? Oh, Gio bosan. Ada ke? Okay, Gio. Oh, sejarah lagi senang. Okay, so kamu jangan letakkan. Sekejap ya. Kamu jangan letakkan hukuman terhadap geografi ya. Geografi tak bersalah dalam hal ni. Okey, jom. Hari ni sebab saya hari tu kan kita ada sesi yang pertama. Okey, jadi sesi yang pertama hari tu kita dah bincangkan bab 6. Jadi hari ni kita nak tengok bab 8 sebab saya tengok ramai yang minta bab 8 hari tu. Okey, jadi dekat dalam bab 8 kita nak tengok pasal tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar dekat dunia kan. Jadi pada siapa yang tak ingat, okey, pastikan notes anda ini semua ada Jadi bagi ramai yang tanya, nak minta terangkan apa beza dia dan sebagainya. Okey, jadi jom kita sama-sama tengoklah. Okey, jadi bila kita rujuk dan juga kita lihat pasal nombor 1 bahagian pertama kita nak tengok pasal tumbuh-tumbuhan semula jadi Oh, sekolah kamu tak belajar pun. Okey, jadi kita nak tengok di mana dekat dalam bab 8 ni. Okey, kalau kamu lihat dekat dalam bab 8 ni kita nak belajar pasal tumbuhan. Alright. Okey, dan juga masa yang sama kita nak tengok pasal hidupan liar lah. Alright. So, bila kita tengok tumbuhan, kita nak tengok hidupan liar yang ada dekat seluruh dunia ni. Okey, menarik Okey, benda yang paling penting kamu kena tahu yang kita nak belajar ni ada empat bahagian, 4 kawasan yang utama dekat dalam dunia ni. Okey, jadi kita kena fahamkan yang setiap macam mana setiap iklim dia mempunyai hutan yang berbeza. Betul tak? Setiap iklim dia mempunyai tumbuhan yang berbeza. Sebagai contoh, benda yang simple je. Okey, contohnya kalau kita tengok kan durian. Durian dekat US ada tak pokok durian? Tiba-tiba dekat Texas ke ada pokok durian tumbuh secara semula jadi ke, ataupun dekat France. Okey, kamu tengok yang dia orang kan selalu ada dekat France kan ladang-ladang anggur, juga ada orang yang ada dusun-dusun durian dekat France. Tak ada kan? Okey, so benda yang sama. Sebab apa? Dan juga masa yang sama, kenapa strawberries kita tak boleh tanam dekat belakang rumah dekat Malaysia? Kadang-kadang jealous kan tengok orang Korea, orang Jepun tanam belakang rumah aja, betul tak? Kita tak boleh nak tanam. Okey, semuanya berkaitan dengan iklim.
Jadi kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan iklim ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Yes, tanah pun sama. Betul Syazana. Yang menariknya, contohnya saya main kriket kan. Okey, saya ada satu benda nak tunjuk kamu sekejap sorry. Okay. Sebab saya main kriket. Betul? Jadi saya nak tunjukkan perbezaan iklim kan. Okay, so ini bat my daughter. Ini anak perempuan saya punya bat, cricket bat. Ini bat saya lah. Kamu nampak saiz pun berbeza kan. Ini saiz, ini junior saiz, yang ni okay, senior saiz lah. Okay, untuk pengetahuan kamu, cuba kamu tengok kayu dia. Alright, kayu yang sebelah kanan dengan kayu yang sebelah kiri ni spesies yang sama. Kita panggil sebagai English willow. Kita panggil willow, W-I-L-L-O-W. Tetapi English willow ni dia start dekat England. Yang ni untuk pengetahuan kamu, ini diperbuat daripada English willow. Yang ini English willow juga, tetapi ditanam dekat Kashmir, India. Spesies sama. Okey, di mana kalau kamu lihat spesies dia sama. Okey, tetapi dia punya rupa dan juga dia punya performance dia bila pukul bola, yang ini slightly better than this. Sebab apa? Apa kaitan pokok willow ni? Sebab dia ditanam dekat tanah yang berbeza. Dan iklim sama. Okey, lepas tu tanah dia berbeza. Jadi ini ditanam dekat England, dekat England. Yang ini spesies yang sama tapi ditanam dekat Kashmir, India. Yes, kayu yang Kashmir tu lebih kuat. Yes, memang betul, lebih tahan. Tetapi dia punya ping ataupun dia punya lantunan yang ni lebih baik. Bila pukul bola lebih jauh pergi yang pakai yang ni berbanding yang ni. Dan ini lebih berat. Jadi kenapa? Sebab adanya perbezaan tanah. Faham ya? Iklim sama, pokok sama tapi tanah dia berbeza. Pun ada perbezaan. Jadi kamu imagine lah. Bila kita belajar pasal hutan-hutan yang ada dekat dalam dunia ni, setiap kawasan kita belajar ada 4. Total kita nak belajar pasal 4. First and foremost, kita nak lawat kawasan yang bagi saya sangat-sangat dramatik lah bagi saya. Saya kalau ada peluang, ini antara tempat yang saya suka sangat-sangat pergi. Okay, so yang pertama kita nak kena tahu dan juga kita kena fahamkan adanya apa yang dipanggil sebagai gurun panas. Jadi gurun panas ni gurun daripada yang ada dekat dalam list yang kita belajar kan. Gurun Thar, gurun Iran, Mojave dan juga gurun Sahara. Okay, so yang antaranya kita ada Thar. Lepas tu kemudiannya kita ada Iran. Lepas tu kemudiannya kita ada Mojave. Dan juga kita ada yang keempat, kita belajar pasal Sahara. Jadi glamour. Dalam 4 ni yang paling glamour yang mana satu? Yang paling orang kenal lah dalam dunia daripada 4 gurun ni, gurun Sahara lah, of course, gurun Sahara. Okay, so saya nak bagi tahu dengan anda daripada 4 ni kamu teka yang mana satu saya pernah pergi. Daripada 4 ni yang mana satu saya pernah jejakkan kaki dekat sana. Iran tak betul. Okay, Sahara tak pernah sampai. Gurun Thar saya pernah sampai ke gurun Thar. Okay, so gurun Thar dia terletak dekat sempadan antara Pakistan dengan India. Okay, so jadi kalau kita lihat best tak? Okay, Zulaika. Jadi iklim dia iklim gurun panas lah. Maksudnya gurun panas ni bukannya iklim dia panas. Okay, dia yang lebih penting ialah dia panas, of course panas. Dia kering. Maksudnya hari pertama saya sampai je dekat kawasan Gurun Thar, saya check in di hotel, bangun pagi hidung saya berdarah. Yes, kenapa hidung saya berdarah? Bukan sebab apa? Sebab itu yang kita lihat, udara tu terlalu kering. Sebab kita duduk dekat Malaysia, iklim kita khatulistiwa, paru-paru kita dah biasa dengan udara yang lembap, betul tak? Jadi tiba-tiba pergi ke sana berdarah hidung sebab udara dia terlalu kering. Faham ya? Bukan hujan, bukan pasal hujan, udara dekat
dekat kita punya persekitaran ni tak lembab. Sebab tu berdarah hidung. Kalau kamu pergi negara sejuk, kamu pergi Europe, kamu pergi London ke, kamu pergi France musim sejuk pun kadang-kadang kita orang Malaysia hari pertama, hari kedua pergi ke sana pun akan berdarah juga hidung. Sebab apa? Udara kering. Okay, so best tak? Boleh menarik sangatlah. Panas sangat tak? Okay, jadi Guruntar saya pergi tu tak terlalu panas lah. Lebih kurang macam kita punya apa? Macam kita punya tengah hari. Sama lebih kurang macam kita punya tengah hari. Tapi Guruntar ni jangan bayangkan dia padang pasir macam Sahara. Dia kawasan yang gurun, iklim gurun tapi banyak pokok. Dia iklim gurun tapi banyak pokok. Jarang lah. Panas dia macam kat Melaka, panas lagi Farhan. Panas lagi. Okay. Tapi dia kering, udara dia kering. Okay, next. Jadi kalau kita lihat kan, dekat dalam yang dipanggil sebagai dia punya tumbuhan. Satu, kita kena tahu, lupa nak tunjuk dengan kamu dulu Okey, nombor satu, dekat dalam peta tu, kamu kena tahu dan juga kita kena faham kan, ini burung-burung yang ada. Bahang tak? Macam mana nak cakap Dia panas tapi dia tak berbahang macam Malaysia. Kita bila panas, udara kita lembab. Jadi bila udara lembab, itu yang minta maaf lah saya gunakan frasa yang orang selalu cakap kan, berpeluh ketiak. Pernah dengar ke orang cakap berpeluh ketiak? Betul tak? Sebab apa? Humid. Humid maksudnya lembab. Jadi kalau yang iklim gurun macam yang ni, dia panas tapi kamu tak berpeluh Rabiatul. Sebab udara dia kering. Okay, so dia sedikit berbeza Okay, so pada siapa yang tak tahu dan juga tak faham, simple. Gurun dekat dalam dunia dia mesti based on latitude atau longitude. Iklim latitude ke longitude? Come on guys. Iklim based on latitude or latitude? Okay, latitude. Okay, jadi negara dan kawasan yang duduk pada latitude yang sama ataupun garis lintang yang sama akan mengalami iklim yang sama. Banyak kawasan yang mengalami iklim yang sama. Contoh kalau kita lihat Malaysia jadi kalau kamu tengok Malaysia yang duduk dekat kawasan sini dengan kawasan Brazil. Okey, so nampak tak Brazil dekat sini? Lepas tu kemudiannya Argentina dekat sini. Okey, nampak Brazil? Okey, so Brazil sebab itulah iklim dia punya hutan sama dengan kita. Hutan Amazon dengan hutan Malaysia sama. Yes. Sebab kita duduk pada latitude yang sama, garis lintang yang sama. Okey, hutan hujan tropika. Sebab tu hutan Amazon dengan hutan Malaysia lebih kurang. Okey. Lepas tu jangan lupa longitude pula. Kalau kita belajar pasal longitude ni untuk tentukan masa. Senang je. Latitude iklim, kalau longitude masa. Berbeza longitude, berbeza masa. Berbeza latitude, berbeza iklim. Morocco dekat mana? Okey, Morocco ni dia duduk dekat sini. Morocco duduk dekat sini. Sini Morocco. Okey, sebab itulah kalau kita tengok di atas gurun Sahara Morocco dekat sini. Jadi gurun yang kita belajar, gurun Tar, gurun Iran, kita ada gurun Sahara, lepas tu Mojave. Lepas tu dekat bawah pun ada juga. Jadi Morocco tak pernah sampai. Kita ada gurun Atacama dekat Chile, lepas tu gurun besar Australia. Tetapi sedikit berbeza. Longitude garis membujur, garis bujur. Latitude garis lintang. Jadi kalau kamu tengok sini dan juga sini, ini merupakan kawasan-kawasan yang mempunyai gurun. Gurun Sahara di Afrika. Yes, gurun Sahara di Afrika. Gurun Sahara di Afrika. Okey, lepas tu kemudiannya kita ada pula gurun Arab, ini yang Mekah, Yaman apa semua tu. Okey, gurun Tar, Pakistan, India. Lepas tu Mojave ni dekat mana? US lah. Okey, so tolong sebut Mojave jangan sebut Mojave Mojave. Okey, kalau orang-orang Indian dekat sana, dia kalau J dia sebut sebagai H lah. Okey, next. Seterusnya. Jadi bila kita dah tengok Kalahari negara mana? Kalahari dekat Afrika kan? Okey, Morocco sebahagian daripada Afrika. Sebahagian daripada Afrika, yes.
Kalau negara yang tak kena line, so suhu dia apa? Dia iklim dia. Yang mana yang tak kena line ni? Maksudnya bukanlah dia kena ikut betul ke line. Maksudnya kawasan yang sekeliling dia. Sebab dia simple sahaja. Mungkin ada yang tak faham kan? Okey, cerita dia macam ni. Kan kita ada bumi. Okey, kan bumi bentuk kita sphere macam ni. Jadi bila kita adanya garisan, okey, kita ada latitude ni. Jadi bumi, adakah bumi berputar tegak ke ataupun slightly slanting? Bumi berputar tegak ke ataupun slightly slanting? Okey, so saya silap ni sebenarnya. Bumi kita, paksi kita slanting. Betul, Bikna. Jadi kita sebenarnya, bumi kita sedikit condong macam ni. Jadi katakanlah matahari dekat sini. Ini matahari Matahari dekat sini, kita pun berputar. Itu sebab adanya perbezaan iklim dan juga suhu. Contoh, kalau kita yang duduk dekat sini, alright, kita tengok matahari atas tegak pukul 12 tengah hari, betul tak? Atas kepala. Tapi negara-negara yang duduk dekat bawah ni, matahari pukul 12 dekat mana dia nampak? Dekat sana. Matahari dia tak naik atas pun. Matahari di bawah. Jadi kamu rasa, negara yang matahari dia tak naik tegak atas, panas ke sejuk? Logiknya. Matahari tak naik tegak. Dia dekat condong. Sejuk. Logik ke tak logik? Itu cara kamu bayangkan. Jadi macam kita, sebab tu lah kamu tengok. Okey, tengok ada perubahan warna kan? Okey, cerah, gelap. Cerah, gelap. Cerah, gelap. Okey, so sebab dia, bukan sebab bulu tu. Cahaya matahari. Dia simple. Bumi berputar macam ni. Matahari dekat sana. Contohnya, matahari straight. Jadi, kawasan-kawasan yang tegak matahari biasanya dia lebih panas. Tapi kalau yang duduk bla-bla dekat bawah dia lebih sejuk lah. Itu dia simple. Okey. Jadi itu yang menyebabkan adanya perbezaan iklim, adanya perbezaan suhu lah. Okey, next. Jadi ini yang apa yang kita kena tahulah. Kadang-kadang dalam soalan peperiksaan dia akan shade kan. Maksudnya dia akan dia akan tandakanlah dia dia lorikkan. Lepas tu dia tanya apakah ciri-ciri tumbuhan ataupun apakah ciri-ciri haiwan yang tinggal dekat situ. Hafal suhu ke? Tak perlu nak hafal suhu. Okey, so itulah dia yang kita tengok. Ini biasanya dekat garisan sartan dan juga garisan jadi Okey, so seterusnya bila kita dah tengok yang ini kabel saya ni selalu buat hal lah lately. Dia punya kabel ni, dia punya connector tu macam dah tak berapa sihat. Okey, sebelah tolak, mana sebelah tolak? Sebelah tolak, apa yang kau maksudkan sebelah tolak? Sebelah tolak dekat sini. Sebelah tolak apa? Okey, sebelah tolak, sebelah tar. Sebelah tolak. Ini tar, THAR. Okey, dapat. Jadi itu yang kemudiannya kita kena tahu nombor satu, dia punya ciri-ciri dia, tumbuhan dia. Pasal apalah kabel saya ni buat hal ni. Dia nak suruh beli baru lah tu lah. Saja je kan, buat hal pula. Okay, so come on. Cepat. Okay, ready. Jadi, soalan exam biasanya benda macam ni yang akan ditanyalah. Contohnya, tumbuh-tumbuhan, ciri dia apa? Hidupan liar, ciri dia macam mana? Okay, so kalau kita lihat kan, tumbuh-tumbuhan semula jadi, kebiasaannya tumbuhan dia tumbuh jarang. Okay, tumbuh jarang ni maksudnya dia jarang-jarang. Macam kita tengok dekat hutan kita penuh. Jadi kalau dekat gurun ada setumpuk sana, setumpuk sini. Itu maksud dia. Tahan kemarau dan juga cuaca panas. Sebab tu kita ada tumbuhan seperti prickly pear, kita ada tumbuhan seperti cactus yang tahan. Kamu pun tahu pada siapa yang bela cactus dekat rumah. Ini ciri-ciri ni kena hafal. Yang ni kena tahu. Okay, so cactus pun tak boleh nak simbah air banyak-banyak kan. Ini ciri fizikal. Macam hutan conifer yang tumbuh jarang. Hutan conifer tak sejarang ini. Ini lebih jarang. Ini lebih jarang. Okay, next. Berakar panjang, logik sebab dia nak masuk air, cari air dalam. Lepas tu daun yang berkilat, liat dan berbulu. Kenapa? Okay, kilat untuk pantulkan cahaya. Okay, lepas tu kemudian liat dan berbulu sebab binatang tak ada banyak pilihan.
Jadi dia nak makan daun-daun tu, contohnya tumbuhan tu. Jadi bila bentuk dia liat berbulu, binatang tak suka. Okey, dan jenis pokok contohnya semak samun, kaktus, rumput esparto dan juga pokok akasia bantut. Maksudnya pokok-pokok pun pokok kecil-kecil. Mana ada dekat hutan, pokok dekat gurun, mana ada pokok yang daun besar-besar, betul tak? Mana ada pokok macam daun pokok ketapang lebar. Sebab apa? Dia nak elakkan kehilangan air. Macam negara kita, hutan hujan tropika, okay, dia lebar sebab hujan banyak. So, lebar tak apa. Okay, next. Seterusnya, hidupan liar. Okay, dia aktif pada waktu malam, maksudnya nocturnal. Okay, macam kucing juga. Siapa yang bela kucing tahulah, malam kita nak tidur baru dia ngeau kan. Okay, nocturnal juga. Lepas tu berteduh bawah pokok besar. Okay, lepas tu tinggal dalam lubang. So tinggal dalam lubang contohnya kita ada ular, kalau jengking, unta. Yang unta dia memang design untuk padang pasir. Sebab tu dia punya tapak lebar, lepas tu very soft. Kamu pernah sentuh tak tapak camel ataupun unta? Next time kalau jumpa camel ataupun unta, cuba, camel, tolong angkat kaki. Kamu cuba pegang dia punya tapak dia. Kamu akan dapati yang dia punya tapak dia very very soft. Sebab apa? Nak mudahkan dia berjalan dekat batu dan juga sebagainya. Okay, next. Okay, kenapa pokok tu kena kilat? Okay, supaya pantulan cahaya. Yes. Okay. Share ke notes tu? Una adalah dalam app tu. Okay, cari. Pastikan ada dekat dalam tu. Clear Okay, so itu yang kita kena tahu. Bila gurun panas ni, kamu kena tahu pasal ciri-ciri. Dia simple je. Soalan exam dia takkan tanya benda lain lah. So dia akan tanya ciri-ciri, merujuk kepada dua ciri lah. Satu ciri-ciri tumbuhan. Lepas tu kemudiannya dia akan tanya pasal ciri-ciri haiwan. Dan selain daripada ciri-ciri, kamu kena tahu pula beberapa contoh-contoh. Okay, so kalau kita ada tumbuhan, ambil yang senang-senang je. Kita ada, kalau tumbuhan contohnya kita ada kaktus. Kalau untuk haiwan pula kita ada binatang seperti, okay, kalau jengking, satu ataupun dua cukup. Kalau jengking, scorpion, alright, okay, takkan logik tak? Logik Okay, so kalau boleh menyimpan air dengan bulu mata panjang, kalau boleh menyimpan air dengan bulu mata panjang, okay. Unta. Alright. Unta, boleh. Risau kena tendang dengan unta. Cari unta yang baik lah, yang jinak. Okay, logik tak masuk esei. Mungkin, tapi kalau soalan keluar pun dia bukan markah yang terlalu banyak lah. Saya rasa mungkin 4 markahnya pecahan soalan, okay, akan ditanyalah. Okay, next. Yang kedua. Bila kita dah belajar pasal gurun panas, jadi bahagian yang kedua kita nak belajar pasal kawasan kita lah. So kita nak belajar dekat-dekat kawasan kita yang dipanggil sebagai monsun tropika. Okay, so sedikit berbeza. Di mana hutan monsun tropika ni dia lebih kurang macam kita tapi sedikit berbeza. Jadi iklim dia simple je. Kamu kena tahu dia panas, lepas tu kemudiannya ada musim lembap. Itu perbezaan dia. Macam kalau kita iklim khatulistiwa, kita panas dan lembap sepanjang tahun. Monsun tropika dia ada 6 bulan panas, 6 bulan lembap. Itu perbezaan dia. Dia 6 bulan. Macam kita tak ada. Sepanjang tahun sama je. Okay, so berapa maksimum nak kena hafal ciri dia? Saya rasa 4 cukup lah. 4 cukup. Okay, so kalau kamu tengok contohnya hutan monsun tropika, kita ada dekat kawasan-kawasan seperti kawasan India, kawasan Sri Lanka, kita ada Filipina, Myanmar, Laos. Alright, so kalau kamu tengok dekat dalam peta, ini contoh dia kan. Kalau dekat dalam peta, right, kawasan-kawasan yang duduk dekat sini. Kamu perasan tak? Yang kita iklim khatulistiwa. Kenapa? Sebab kita betul-betul atas line khatulistiwa.
Tapi mereka ni macam in between Sartan dengan Khatulistiwa, betul tak? Dia dah dekat pergi ke Sartan. So bila dah dekat pergi ke Sartan, dia monsun tropika. Okey, dapat ciri-ciri tu boleh letak contoh tak? Boleh. Iklim 6 bulan panas, 6 bulan sejuk ke? Dia bukan 6 bulan panas, 6 bulan sejuk. 6 bulan panas maksudnya kering, 6 bulan lembap, hujan je. Okey, contoh Vietnam Vietnam dia boleh hujan 3 bulan straight. Vietnam. Vietnam dia boleh hujan 3 bulan straight. Okey, at least sampai berapa? 2 atau 4. So, kalau soalan esei nak kena fokuskan dekat mana, Masya? Dia biasanya salah satu dia akan tanya. Yang tu tak boleh nak dijangkakan daripada 4 ni, sebab tu kena tahu semuanya lah. Jadi itulah yang kita tengok kawasan yang adanya monsun tropika ni. Okey, dan juga kawasan-kawasan dia kamu kena tahulah. Ini India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Laos. Alright. So itu antara kawasan-kawasan dia. Okey, dan kemudiannya senang je. Vietnam tak banjir ke? Tak banjir. Okey, so India, kita ada Bangladesh. Lepas tu kemudiannya kita ada Filipina. Ini antara negara-negara yang mengalami iklim monsun tropika. Okey, macam Thailand dan sebagainya lah. Okey, lepas tu bila kita dah tengok Myanmar dan sebagainya, kita kena tahu juga pasal dia punya ciri-ciri dia. So ciri-ciri dia, kalau kita lihat dia dekat-dekat dengan kita. So dia punya hutan pun lebih kurang macam kita. Dia dekat-dekat macam kita dan juga pokok-pokok dia macam kita juga. Okey, contoh. Kalau kita sebut pasal tumbuhan kalau kita sebut pasal tumbuhan, pokok-pokok kayu dia, pokok-pokok kayu keras. Sama tak macam Malaysia? Kayu keras. Okey, contoh. Saya nak tanya, yang ni dekat hutan sederhana kan? Okey, yang ni kayu keras ke kayu lembut? Ini kayu keras ke kayu lembut? Ini kayu lembut. Sebab tu digunakan untuk buat cricket bat. Sebab dia kayu lembut. Kalau guna kayu jati ataupun kayu cengal, tak boleh pukul bola dan berat. Berat. Dia akan jadi berat. Okey, biasanya kayu mereka color putih, kayu kita color gelap. Okey, kayu balak kita kayu color gelap. Okey, pokok kayu keras, ketinggian 20-30 meter. Lepas tu daun lebat, pasal apa? Sinaran matahari banyak. Pokok tumbuh jarang-jarang, tak macam kita rapat-rapat sikit. Okey, pokok jati, buluh, cendana, penaga. Ini ada tak pokok-pokok yang ada dekat negara kita juga? Ada. Contohnya kalau kita tengok jati ditanam. Dekat Malaysia ni tak ada semula jadi. Ditanam. Tapi itu pun negeri-negeri utara. Kedah, Perlis, ada ladang hutan jati. Okey, next. Hidupan liar. Buluh ada juga kita. Hidupan liar. Okey, haiwan hidup mengikut aras ketinggian. Okey, so Malaysia iklim khatulistiwa, Cik Liana. Okey, haiwan bersaiz besar dan kulit dia berkedut. Okey, so sebab apa? Sebab untuk kurangkan kehilangan air. Okey, lepas tu kemudiannya monyet, burung, serangga, bahagian atas lah, dekat tinggi. Lepas tu gajah dekat harimau duduk dekat lantai hutan. So, ingat, Thailand terkenal kan dengan negara gajah kan? Terkenal dengan gajah. Lepas tu harimau. Ada tak harimau dekat kawasan mereka? Kawasan-kawasan Bangladesh ada tak? Ada. Sebab tu dipanggil sebagai Bengal Tigers. Okey, harimau Bengal dengan harimau Malaya sama, lebih kurang sharing. Dia lebih kurang, tapi tak silap saya harimau Bengal ni dia besar sikit. Dia slightly bigger. Kira jenis cats yang berbeza lah. Teringin nak bela harimau kan? Macam kucing kan? Okey, next. Jadi itulah dia, simple sahaja. Jadi sama juga. Jadi kita ada tumbuhan. Lepas tu kemudiannya kita ada haiwan-haiwan, ciri-ciri dia kamu boleh agak hujan banyak. Jadi tumbuhan, contoh tumbuhan, kita ada kayu seperti kayu jati. Lepas tu haiwan, kita ada haiwan seperti gajah. Lepas tu kemudiannya kita tengok ada juga haiwan seperti harimau. So dia lebih kurang tetapi sedikit berbeza. Okay, so kenapa pokok tumbuh jarang-jarang? Okay, so very good question. Pokok dia
Kalau kamu tengok dia tumbuh jarang-jarang ni bukanlah terlalu jarang. Okey, maksud dia punya tumbuhan dia jarang. Okey, dia macam mana nak cakap Bila pokok yang dah tinggi, faham Bila pokok tu dah tinggi, contohnya ni pokok yang sangat tinggi. Ni pokok tinggi. Okey. Bila pokok ni tinggi, cahaya matahari sampai tak dekat bawah ni, lantai hutan. Dia sampai tak dekat bawah lantai hutan ni? Dia tak sampai. Jadi sebab itulah pokok dia yang seterusnya jarang sikit duduk dekat sini. Dan juga mereka ni, hutan monsun tropika, dia tak ada kanopi. Macam kita, hutan hujan khatulistiwa, kita ada kanopi. Maksudnya kita ada lapisan-lapisan yang jelas. Mereka dekat monsun tropika, dia tak ada lapisan yang jelas. Faham Dia sedikit berbeza dengan kita. Okay, so mid time ada keluar soalan tu. Mana tahu soalan kebat ke? Hafal sikit pun kan? Boleh. Jadi itu yang kita tengok, dia tumbuhan jarang-jarang disebabkan oleh dia punya persaingan dia. Okey, dan juga dia punya bila pokok yang tinggi dah sampai ke atas, cahaya matahari tak berapa nak sampai dekat kawasan yang berhampiran dengan dia. Itu sebab dia tumbuhan dia jarang. Jarang tu bukan terlalu jarang. Sedikit jarang dibandingkan dengan Malaysia lah. Okey. Next, seterusnya. Kita tengok kita ada contoh. Jadi contoh-contoh ni ambil dua untuk tumbuhan, ambil dua untuk haiwan. Lepas tu yang pastikan kalau soalan exam dia keluar peta ni, dia lorekkan, kamu boleh agak dekat mana. Faham kalau yang dekat sini boleh agak, itu monsun tropika. Okey? Kalau yang dekat macam dia tunjuk yang kawasan tadi tu, itu iklim gurun and so on. Okey, next. Seterusnya. Yang ketiga. Okey, kita ada pula yang menarik lah. Hutan daun luruh sederhana. So, kita panggil sebagai hutan daun luruh sederhana. Ini kiranya pokok-pokok yang kiranya kita semua. Okey, hutan daun luruh sederhana. Kiranya kita dekat Malaysia ni, kalau pergi ke luar negara, orang-orang Malaysia ni, inilah hutan-hutan yang kita nak pergi tangkap gambar, selfie, apa semua. Betul tak? Sebab hutan ni beza dengan kita. Hutan ni macam cool sikit lah. Di mana hutan-hutan yang daun luruh yang bersederhana ni, dia merupakan kawasan-kawasan yang ada 4 musim. Kebiasaannya kawasan yang ada 4 musim. Contohnya, kita ada dekat kawasan Australia. Lepas tu kemudiannya kita ada dekat Korea Selatan. Okay, so kita ada dekat kawasan Korea Selatan. Okay, lepas tu, tapi sebenarnya Korea Utara pun lebih kurang je. Kalau dah Korea Selatan tu. Lepas tu US, Jepun, lepas tu New Zealand. Jadi ini antara kawasan-kawasan yang ada hutan daun luruh sederhana. UK pun ada, sama juga. Okey, dapat Okey, so kalau kamu lihat, dia punya hutan, alright, kejap China tak ada ke? Okey, China pun ada juga. Tetapi China ni kita tak ada sebahagian. Tapi China ni besar, betul tak? Jadi dia satu negara tapi dia macam-macam jenis hutan ada. Betul tak? Jadi kita bagi contoh-contoh yang lebih jelas je. Okey, dapat Okey, jadi kalau kita lihat cara-cara nak hafal peta dia, nak ingat peta, senang. Macam saya cakap, based on latitude tadi. Kamu tengok yang mana, syairan dah cakap. Kalau duduk dekat khatulistiwa, biasanya panas. Okey, kan macam saya dah tunjuk. Faham kan macam ni? Okey, bumi kita sfera. Dahlah sfera, bumi kita selanting. Maksudnya dia pusing macam ni, dia bukan tegak macam ni. Dan masa yang sama, okey, dia ada, katakanlah kita ada garisan latitude ni. Okey, bumi berputar macam ni. Matahari dekat sini. Matahari ni jauh lah. Okey, clear Bila bumi berputar, saya nak tanya dengan kamu lah. Kalau yang kawasan yang duduk dekat sini, bila dia berputar,
dia ni yang paling cembung, yang paling terkeluar. Betul tak? Kita ni duduk dekat kawasan sini. Bila dia paling cembung, logik tak kalau saya cakap, bila bumi berputar ni, matahari tu 100% kena dekat permukaan bumi tu, yang mana duduk dekat sini. Okey, faham. Tapi kalau kamu duduk dekat belah bawah ni, okey, matahari tu dia tak tegak, dia condong. Jadi itu yang kamu akan jadi dapat cuaca yang sejuk. Faham tak? Sampaikan tahap gurun kutub selatan, kan kamu tahu kutub selatan kan? Kutub selatan ada bulan-bulan yang waktu equinox dia 30 hari malam. Sebab apa? Bila berputar dia tak kena langsung cahaya matahari. Logik ke tak logik? Dia boleh 30 hari malam. Dan ini pula kutub utara dia boleh pula 30 hari siang. Adakah manusia dekat kutub? Tak ada orang yang tinggal secara tetap lah. Okey, dalam exam dekat peta dia bagi tak semua garisan latitude, biasanya dia bagi. Daun luruh tu maksudnya macam mana? Imagine macam ni. 4 musim, semua orang tahu tak 4 musim yang standard negara yang 4 musim? Musim panas, musim sejuk, musim luruh, musim bunga. Ingat, hutan daun luruh ni maksudnya yang ada musim luruh. Senang tak? Kiranya negara-negara yang ada time pakai baju tebal lah. Ada time pakai baju tebal, ada time pakai seluar pendek sleeveless. Macam kita, cuba pakai baju tebal 24 jam. Jenuh kamu kan? Panas. Okey, daun luruh tu yang daun oren jatuh tu, ya. Nabil yang ada 4 musim. Pakistan pun ada juga kawasan-kawasan yang ada 4 musim tu. Okey, next. Seterusnya dapat Jadi kita kena tahu juga jadi ciri-ciri macam biasa, sama-sama aja kena tahu pasal ciri-ciri Okey, so kalau kita lihat dia punya ciri-ciri tumbuhan. Lepas tu kemudiannya kita kena tahu pula dia punya ciri-ciri haiwan dia. Okey, simple je. Dia punya pokok, Kanada bukan hutan daun luruh ya. Daun luruh sebab sekeliling kemarau ke? Tak. Daun luruh sebab air dia kurang. Bila air kurang, dia tak nak kehilangan air, dia gugurkan daun. Faham tak? Sebab tu, okey, nak buat eksperimen senang. Dekat rumah, pokok mak kamu tu, cuba ada 4 pokok bunga, kamu daripada 4 tu, kamu siram 4, kamu jangan siram 1. Lama kelamaan, after few days, kamu tengok yang kamu tak siram tu, gugur tak dia punya daun dia? Gugur. Sebab apa? Dia nak elakkan kehilangan air tersebut sebab kamu tak bagi air. Okey. So, daun dia nipis, lembut, batang tebal. Okey, so nombor 1, dia perasan tak? Dia dekat atas garisan sartan. Okey, lepas tu di antara garisan sartan, lepas tu kemudiannya dekat-dekat ke kutub utara. Alright. So, dia biasanya kawasan-kawasan sini lah. Dan apa ciri-ciri dia? Di mana kalau kita tengok tumbuhan dia, pokok dia daun yang nipis dan juga lembut. Tak cukup air tu sebab cuaca panas ke? Cuaca terlalu sejuk biasanya. Okey, cuaca terlalu sejuk. Jadi bila dah cuaca terlalu sejuk, semua orang tahu tak salji? Semua orang tahu salji kan? Mana datang salji? Sebab udara terlalu sejuk, dia bekukan air dalam udara. Faham tak? Jadi yang turun tu merupakan air yang dah tukar jadi ais. Jadi udara tu kering. Logik tak? Jadi itu yang daun luruh. Macam dekat Malaysia, kita tak ada snow. Jadi air kita turun dalam bentuk apa? Hujan. Mereka turun dalam bentuk ais. Sebab tu pokok dia meluruhkan daun. Okay, so daun yang nipis dan juga lembut. Lepas tu kemudiannya batang pokok dia kulit tebal, nak elakkan kehilangan air, especially musim sejuk. Pokok mempunyai banyak dahan. New Zealand pun ada salji, yes. Okay, pokok oak, maple, lepas tu kemudiannya kita ada polar, termasuklah ini ini kategori ni. Ini pokok apa? Willow. Okay, so banyak dahan, yes. Okay, next. Seterusnya, maple ni tahulah yang buat sirap ni. Okay, so kalau hujan batu tu macam mana? Dia hujan yang ais terbentuk, dia terlalu sejuk dekat atas.
So, kenapa daun dia lembut? Boleh jelaskan tak? Okay. So, simple je. Pokok dia mempunyai daun yang nipis dan juga lembut. Tujuan dia sebab mereka punya hujan tak sebanyak kita. Hujan dia tak sebanyak kita. Jadi dia perlukan daun yang nipis dan juga daun yang lembut supaya senang fotosintesis, transpirasi. Kita ada belajar dalam sains kan. Macam pokok kita, daun dia lebih keras dan juga tebal. Sebab apa? Sebab dia banyak cahaya matahari dan sebagainya. Okey, tikus jubur gurun, yes. Okey, lepas tu kehidupan liar dia menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Ini yang kalau kita tengok, Sabes cakap benda-benda tu pukul orang sakit tak? Sakit lah. Okey, berhijrah. Bila musim sejuk, binatang berpindah. Dia cari, sebab musim sejuk, kamu tahu kan? Musim sejuk, senang ke susah cari makanan kalau haiwan? Senang ke susah cari makanan? Susah, sebab tu dia berhijrah. Okey, lepas tu musang merah Okay, so red fox, kita ada red squirrel, kita ada beaver, rusa, lepas tu kemudiannya kita ada badger. Badger tu macam memerang. Yes, Rabi, betul. Macam memerang. Musim sejuk tu persekitaran dia lembap ke? No. Musim sejuk persekitaran dia kering. Musim sejuk persekitaran kering. Sebab semua udara dah tukar jadi apa? Jadi ais. Okey, hidupan dia akan berhibernasi. Yes, beruang. Contohnya kalau beruang bear, dia hibernate. Okey, platypus, geng-geng sinilah tapi dekat Australia banyak. Okey, dapat Jadi dia ada musim-musim yang bersalji. Hibernasi ni dia tidur lah. Sebab makanan susah cari, so might as well dia tidur. So mereka ni memang mekanisme badan dia boleh tidur lah. Okey, so ambil macam biasa. Ambil sedikit contoh Jadi kalau kita lihat contoh-contoh dia, kalau kita lihat tumbuhan dia antaranya kita ada maple, kita ada oak. Okey, lepas tu kalau haiwan kita ada musang. Lepas tu kemudiannya kita ada rusa. Lepas tu kita ada badger, banyak lagi binatang lain. Ini just beberapa contoh saja. Haiwan tidur untuk simpan tenaga ke? Yes. Supaya dia tak perlu cari makanan. Okey, dapat Okey, badger tu macam memerang tapi bukan memerang. Yes. Okey, betul ke ular tak ada time salji? Okey. Saya beranggapan so dia possible sebab apa? Bila dia kan dia haiwan berdarah sejuk kan. Mungkin susah nak cari ular pada musim sejuk lah. Okey, singa tidur berapa lama? Tak tahulah. Hijrah tu boleh guna migrasi tak? Boleh, Rahil. Boleh. Kenapa kat Australia banyak jenis haiwan yang tak ada kat negara lain? Okey, very good. Maira, sebab kalau kamu tengok Australia, kenapa dia ada banyak haiwan yang tak ada dekat negara lain? Kamu perasan tak Australia, dia merupakan basically dia sebuah pulau yang besar. Betul tak? Dia sebuah pulau yang besar. So sebab tu banyak haiwan yang ada dekat sini tak ada kat tempat lain. Macam kita ni ada yang bercantum. Jadi itu sebab banyak persamaan. Okey, ada yang nak minta ciri-ciri. Ini ciri-ciri. Kan dalam notes dah ada dah. Berdarah sejuk, Cik Usna. Berdarah sejuk maksud dia haiwan tu dia akan menyesuaikan dia punya suhu badan akan ikut suhu persekitaran. Itu yang maksud dia haiwan berdarah sejuk. Dia akan ikut suhu persekitaran. Sebab tu kalau macam buaya, buaya kan haiwan darah sejuk kan. Bila time panas, dia pergi duduk dekat mana? Dalam dalam apa? Dia duduk dalam air. Lepas tu ataupun kalau dia duduk dekat darat, dia buat apa? Dia ngangakan mulut dia kadang-kadang, betul tak? Darah panas mamalia lah macam kita. Okey, dapat so jadi itu yang hutan daun luruh tu Laurentia, yes. Sebelah rusa tu apa? Badger. Okey, dapat. Apa ya soalan kebat yang mungkin keluar untuk bab ni? Soalan kebat yang mungkin dia keluar kan? Okey, bolehlah ditanya. Okey, berdasarkan pengetahuan anda dan juga berdasarkan pembelajaran anda, apakah yang anda apakah iktibar yang boleh anda
belajar daripada iklim-iklim yang ada dekat seluruh dunia. Contohnya. Jadi kamu kena tahulah pandai menggunakan alam sekitar, sumber dengan baik, menjaga persekitaran, tidak memusnahkan alam, tidak memusnahkan flora, fauna. Okey, faham? Oh, Syaisyah tanya apa soalan dia? Okey, berdasarkan pengetahuan anda, okey, apakah iktibar ataupun kebaikan yang boleh kita pelajari daripada iklim-iklim yang berbeza di seluruh dunia. Jadi kamu ceritalah, kena hargai, gunakan bahan mentah, faktor dengan ciri sama, lebih kurang. Okey, dapat So itu yang ketiga So ada yang tanya hutan daun luruh ni Laurentia ke? Yes. Very good. Okay, so yang keempat, hutan conifer. Yang ni kamu bayangkan macam hutan daun luruh tetapi dia lebih sejuk. Faham tak? Perasan tak tadi? Yang hutan daun sejuk kita tengok dekat mana? Dia dekat bawah ni kan? Dia dekat sini, betul tak? Hutan daun luruh dia dekat sini. Bawah sikit. Jadi hutan conifer ni atas lagi. Maksudnya dia lagi dekat dengan kutub. Yang ni yang kalau kamu tengok dekat dalam contohnya alright. So contoh saya tunjuk contoh ini ada kaitan dengan buku sejarah jugalah. Ni. Jadi kalau kamu tengok hutan conifer okey, antara kalau kamu nak tahulah macam mana rupa dia lebih kurang lah. Mana ada hari tu saya nampak ada gambar ni. Ni hutan-hutan dia macam ni lah. Walaupun ini dah lepas perang lah. Ini lepas perang. Ini hutan conifer ni. Tengok. Okey. Bertembak-tembak tapi pokok dah banyak yang rosak ni. Okey. Ini dekat Finland. Okey. Finland dekat mana? Finland dekat area sini. Okey. Yang ini. Okey. Iklim tundra. Yes. Sini. Dia area sini. Nampak? Hutan conifer ada haiwan. Sekejap lagi kita tengok. Dia ada. Jadi ada lagi tak gambar hutannya? Sekejap Sebab dekat dalam perang dunia ni hancur habis hutan semua. Cuba kamu tengok ni. Habis semua kena tembak dengan pokok askar-askar ni kan. Semua hancur kena tembak. Okey, so tak ada gambar yang perfect punya hutan. Semuanya hancur. Termasuklah dekat Rusia Siberia, Laurentia. Yes, dia atas sikit daripada Laurentia. Okay, next. Seterusnya. Bila kita tengok yang hutan conifer ni, hence the name Okay, jadi buku apa? Nak tahu buku apa? Ini buku sejarah. Okay. Jadi iklim dia iklim apa? Siberia Okay, bukan tundra. Tundra atas lagi. Kalau tundra atas lagi. Okay, next. Jadi antara negara yang kalau kita tengok Amerika Utara, kita ada Kanada Utara, Europe kita ada Russia. Jadi ini antara kawasan-kawasan yang ada lah. Macam mana saya boleh minat membaca? Saya minat membaca ni dari saya boleh membaca umur saya 4 tahun. Saya boleh membaca umur saya 4 tahun. Dan daripada umur 4 tahun tu, saya tak pernah berhenti membaca sampai ke hari ini. Saya bangun pagi, benda pertama saya buat, saya membaca. Sebelum tidur, apa benda yang saya buat? Saya membaca. Saya memang benda tu habit dari kecil. Okay, so contohnya Amerika Utara. Amerika Utara ni pada siapa yang tak tahu, US dan juga Canada US dan juga Canada. Lepas tu kemudiannya kalau kita tengok, okay, Canada Utara, Europe, Russia. Tapi tak semua kawasannya, dia mana yang belah-belah atas-atas. Okey, jadi kenapa dipanggil sebagai hutan conifer? Sebab pokok dia simple. Pokok yang Christmas. Pokok Christmas tu. Jadi kan bentuk dia cone, hence the name conifer. Senang je.
Okay, so kamu kena tahu yang dia sebab apa? Daun dia tak ada daun lebar-lebar. Semua daun dia macam tajam-tajam, betul tak? Daun dia macam tajam-tajam. Di mana daun dia yang tajam-tajam tu sebab dia macam kita dekat Malaysia pun ada kan, macam pokok pine, pokok yang dekat pantai tu. Dia lebih kurang macam tu. Nak elakkan kehilangan air. Pokok berbentuk kon untuk elakkan ditutupi salji. Okay, kamu imagine pokok kita, pokok ru okay, very good. Pokok kita yang daun lebar-lebar tu tiba-tiba duduk dekat tempat ada salji. Apa jadi dengan daun tu? Imagine. Daun ketapang besar macam ni, tiba-tiba ada salji. Bukan beku tu satu. Bila salji jatuh, bertakung tak dekat atas daun tu? Bertakung, jadi gugurlah daun tu. Faham tak? Jadi sebab tu dia bentuk dia macam tajam-tajam tu. Logik tak? Yes. Okay. Lepas tu satu jenis pokok saja. Dia tak banyak jenis pokok. Batang dia kulit tebal. Lepas tu tinggi. Okay. Okay. So seterusnya. Memerang duduk dalam air. Beja tak duduk dalam air. Okay. Lepas tu. Berdaun kecil. Lilin berbentuk jarum. Berlilin. Contohnya pokok ru tu kan. Dia ada lilin dekat luar. Pokok spruce dengan pokok kon. Spruce tu sebahagian daripada pokok conifer. Okey, lepas tu akar pokok pendek dan hidup atas tanah potzel. Okey, so kamu kena tahu yang mereka ni, kalau kita lihat akar dia, pokok dia pendek, sebab tu negara-negara ni pokok-pokok dia senang tumbang. Kalau angin kuat dia senang tumbang. Sebab akar dia tak macam kita masuk ke dalam. Kamu tengok kan kayu balak dekat Malaysia. Kalau nak tebang, bila dah tebang kayu balak tu, bila mereka korek, dia punya akar jauh tak? Panjang tak akar dia? Panjang. Mereka tak macam tu. Okay, next. Lepas tu fir, kita ada pine, kita ada spruce, kita ada cedar. Ini semua pokok-pokok kayu keras ke kayu lembut? Come on guys. Ini perabot IKEA. Senang cakap, perabot IKEA. Kan perabot IKEA, okay, kayu jati, kalau kamu tengok dekat rumah kamu, color apa? Kalau dark brown kan? Kan kalau perabot IKEA, kan semua color macam ni. Kan dia color dia macam yellow kan? Ini geng-geng dia lah. Kan pokok kita kan kayu color gelap, dark brown. Ini mereka punya color bright. Tapi mana yang kuat? Yang mana kuat? Kayu lembut ke kayu kita yang keras? Keras tu kuat. Kayu kita kuat, tetapi ada kekurangan. Kalau buat perabot, guna kayu-kayu macam ni, ringan. Kalau buat perabot, guna kayu jati, berat. Betul tak? Pernah pergi tak? Rumah ada kayu jati tak? Perabot jati. Kadang-kadang dekat meja makan nak tolak kerusi pun punya berat kan? Tapi perabot IKEA ringan je kan? So, nampak? Ingat benda macam tu. Okey, jadi kehidupan dia mesti binatang-binatang yang boleh sesuaikan dirilah. Kita ada rusa, biasanya white tail. Lepas tu beruang, kita ada brown bear, grizzly. Lepas tu kita ada moose. Tahu moose? Moose ni, okey. Saya ada satu benda yang menarik. Moose ni dia macam rusa yang sangat besar. Okey. Sebab tu dekat US, pernah tengok tak movie dia? Frozen, yes. Pernah tengok tak movie US, movie Canada? Kamu perasan tak dekat negara macam yang Northern US dan juga Northern Canada, okay, dia orang tak banyak beli kereta. Kamu perasan tak? Mereka kebanyakannya pakai pickup truck. Dia pakai truck, dia tak pakai kereta. Ada reason sebenarnya. Salah satu reason ialah moose. Moose ni dia tinggi. Jadi banyak kes bila moose ni dia melintas jalan, kereta datang. Okey, kereta dia langgar, kamu tahu moose ni jadi apa? Dia pergi ke windscreen. Maka pemandu dan juga penumpang mati. Yes, moose kena langgar, dia jatuh ke sini. Okey, tapi kalau kamu pakai pickup truck, dia tinggi. Jadi kalau terlanggar moose yang melintas, at least dia tak pergi ke windshield. Okay, faham ya? Jadi itulah dia sedikit info tambahan lah pasal moose ni. Rusa conifer dengan rusa negara kita sama juga, sedikit berbeza. Okay, sedikit berbeza. Okay, dapat ya? Okay, next. So seterusnya.
Jadi bila kita dah tengok yang tu, okay, so kita kena tahulah ciri macam biasa, semua sama aja. Kena tahu pasal dia punya ciri, alright, untuk tumbuhan dia. Lepas tu kita kena tahu pasal dia punya contoh-contoh. Jadi ciri-ciri tumbuhan dia, okay, so kita tengok contoh dia, ciri tumbuhan dia, apa, daun tirus, lepas tu ada lilin, lepas tu kemudiannya haiwan dia yang mana boleh sesuaikan diri. Tak semua binatang boleh. Lepas tu kemudiannya contoh-contoh dia. Okay, so kalau kamu tengok contoh-contoh, okay, kita ada spruce, kita ada fir, kita ada pine. Okay, lepas tu kemudiannya kalau ada rusa, white tail, lepas tu kemudiannya kita ada binatang seperti beruang. Lilin buat daripada apa? Lilin yang kita guna dekat rumah. Itu kan maksud kamu? Dia banyak-banyak sekarang ni kalau kamu tengok dia chemical. Lepas tu masa yang sama boleh buat daripada kelapa sawit, minyak sawit. Minyak sawit boleh menghasilkan lilin juga. Clear Okay, next. Seterusnya. Jadi bila kita dah belajar pasal yang tu, kita nak kena tahu pasal kepentingan. Okay, last. Okay, so kalau kita tengok kepentingan ada 4. Simple je, benda-benda yang kamu dah tahu dah. Okay, satu, kepentingan dia dari segi pelancongan. Ramai tak orang yang melancong ke Thailand nak tengok gajah? Ramai tak orang yang pergi ke Thailand nak tengok gajah? Okay, banyak kan? Contohnya Erawan National Park yang ada dekat Thailand. Saya pun ada juga gambar dengan gajah. Tapi dalam ramai-ramai ahli keluarga saya semua naik gajah kecuali saya. Saya je tak naik gajah. Sebab saya ni gayat. Kan gajah kan tinggi kan. Jadi kan duduk atas ni tempat duduk tu kecil kan. Saya seorang je tak naik. Sebab tu gambar saya tak ada. Gambar anak-anak saya ada. Gajah tu tak sakit ke? Tak sakit lah. Cuma saya tak setuju lah yang dia punya pemandu tu gunakan kayu tajam tu kan. Besi tajam nak pukul dia kan. Itu saya tak setuju lah. Okay, contoh pelancongan simple. Okay, lepas tu kalau dekat gurun panas, ada tak orang bawa unta? Ada juga kan. So bagi contoh macam tu. Kalau pelancongan bagi Thailand, bagi gurun Sahara, ada orang pergi melancong. Senang je. Bagi 2. Lepas tu kemudiannya yang kedua. Masa yang sama kita ada penghalang hakisan. Dia boleh turut menjadi penghalang hakisan. Apa beza monsun tropika dengan hujan tropika? Simple je. Monsun tropika ada 6 bulan musim lembap, 6 bulan musim kering. Okey, dapat Monsun tropika 6 bulan lembap, 6 bulan kering. Kita hujan tropika ni kita panas dan lembap sepanjang tahun. That is the difference. Itu sedikit perbezaan dia. Okey. So habis pelancongan, dia turut boleh menghalang apa? Hakisan. Okey, contohnya kalau kita tengok pokok-pokok kita. Okey, so 2 hari lepas dekat mana yang berlakunya landslide, tanah runtuh, berlaku dekat kawasan mana? 2 hari lepas. Batang Kali, betul tak? So apa salah satu punca dekat Batang Kali tu? Sebab kita musnahkan hutan. Bila kita musnahkan hutan, akar pokok tak dapat pegang cerun tanah, sebab tu berlakunya apa? Yes, air lalu bawah tanah, maka berlakulah landslide. Okay, so itulah yang dimaksudkan dengan dia halang hakisan. Okey, bukankah setiap daun ada kutika iaitu lilin? Dia macam mana nak bezakan dengan pokok yang ada dekat hutan konifer? Okey, dia macam ni. Yang hutan dekat hutan konifer ni dia very jelas. Ada pokok-pokok yang dekat rumah kamu, ada tak pokok-pokok yang jenis daun dia macam tebal? Kamu nak tahu yang kutikel dia tebal? Ni lidah buaya, aloe vera. Okey, pergi tengok aloe vera. Kan aloe vera kan dia punya pokok dia kan tebal kan daun dia kan. Itu contoh dia. Itu aloe vera. Okey. Next. So seterusnya yang ketiga. Okey, next. Lepas tu kemudiannya kita ada pula ekonomi ya. Dari segi ekonomi kita tengoklah dia punya pembalakan. Ekonomi ni contohnya hutan konifer, pembalakan. Lepas tu kemudiannya IKEA tu. Okey, lepas tu masa yang sama buat kertas.
Okey, yang ni simple je, semua orang tahu. Dan juga yang keempat, kalau kita tengok ada pula sumber apa? Perubatan. Jadi kalau nombor 4, gunakan juga untuk perubatan. Ambil 2 contoh. Okey, contohnya kalau kita tengok, okey, prickly pear dapat apa ni untuk diabetes kencing manis. Lepas tu pokok pine kaya dengan vitamin C. Okey, so penghalang hakisan tu macam mana? Okey, so halang hakisan oleh pokok. Biasanya dekat cerun-cerun bukit. Faham tak? Sebab dia pegang akar tu. Prickly pear biasanya dekat gurun, kawasan gurun. Prickly pear ni dan juga masa yang sama daun pine. Pine kaya dengan vitamin C. Sebab tu ada orang-orang yang ambil daun pine, tahu daun pine tu yang macam pokok ru punya daun tu. Kamu boleh rendam, kamu boleh basuh sikit, kamu rendam, kamu buat macam teh. Memang vitamin C dia, kandungan dia sangat tinggi. Kalau kamu tengok cerita-cerita survival dekat hutan conifer, biasanya mereka kalau tak ada makanan, dia akan rebus daun pine tu. Tak sedap, dia macam pahit, Aisyah. Dia pahit. Kalau ketum dia tak ada dekat sumber perubatan. Boleh diletakkan sebagai contoh. Jadi kalau kita tengok kan dekat sini, okey, dia dekat Malaysia ni, dia benda ni kalau kita tengok benda-benda yang tak elok ni, dia penyalahgunaan. Contohnya dadah. Dadah adakah negatif? Kamu makan Panadol, adakah tu sejenis dadah? Yes. Ada morfin dekat dalam tu, tapi dalam dos yang bersesuaian. Faham ya? Dia dalam dos yang bersesuaian. Tongkat Ali, kalau kamu makan banyak sangat pun, kamu rasa ada tak kesan negatif dia? Mesti ada. Okey, dapat So, itulah dia serba ringkas untuk kita. Tambah pengangkutan boleh ke? Boleh. Mana lagi tinggi vitamin C, pine ke orange? Saya rasa orange lah kot. Okey, dapat So, siapa nak screenshot silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. So, jaga diri baik-baik. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya. Hari ini 2 kali Bagi 3 contoh cukup. Okey, cukup Jaga diri baik-baik. Kita ada sesi yang lain lagi kan. Until next time. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Take care. See you. Bye-bye.